Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini dalam satu slot yang dianjurkan oleh Surau Al-Jannah, Bandar Rimbayu. Sedap nama tu, Surau Al-Jannah, Bandar Rimbayu. Nanti Google lah tengok di mana lokasinya, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini akan mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Seperti biasa, terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Kak Fatimah Abdul Rahman, Ummu Abu Hurairah, Kak Zah, Kak Azian Kamarudin daripada USJ, Kak Maria Chan daripada Singapura, Tohun, Kak Saliza Liza, insya-Allah. Baik, seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton sehingga tamat siaran kita pada malam ini. Kurang lebih sekitar 45 minit ke 1 jam lah, insya-Allah. Bergantung pada semangat ustaz yang berceramah, insya-Allah. Terima kasih Kak Umi Kalsum, terima kasih banyak. Baik, malam ni sahabat-sahabat sekalian, saya nak sharekan satu tajuk yang saya pilih lah, iaitu tentang apa yang disebut sebagai akhirat tidak ada U-turn. Akhirat tidak ada U-turn. Tajuk macam catchy sikit lah tak? Tapi itulah sebenarnya hakikatnya, itulah realitinya, di mana kita kena ambil
segala ruang dan segala peluang yang ada di atas muka bumi ni. Ambil ruang, ambil peluang sementara kita masih hidup. Sebab itu saya letakkan tajuk, kita tidak boleh lagi membuat pusingan U-turn atau berpatah balik apabila kita sudah mula menjejaki gerbang akhirat. Sebab itu saya tulis akhirat no U-turn. Sebab bila kita dah mula masuk ke gerbang akhirat, dan kita kena ingat gerbang akhirat itu bermula bukan di padang mahsyar besok. Ianya bermula bila kita mati, yang disebut sebagai alam barzah. Orang Melayu kata alam kubur. Mati atau meninggalkan dunia ini, itulah disebut sebagai alam akhirat. Bermulanya alam akhirat. Mana dalilnya Ustaz? Ada, jangan risau, bawa-bawa tenang. Hujung-hujung minggu ni kan, dia mencari dalil aja. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, atau kama qala nabi fil hadis. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kubur itu, kata Nabi, adalah stesen yang pertama, persinggahan yang pertama, pintu gerbang daripada banyaknya stesen-stesen di negeri akhirat. Maknanya kubur itu, yakni kematian yang membawa kita punya jasad masuk ke dalam kubur. Nabi kata itu stesen yang pertama daripada banyaknya stesen-stesen di negeri akhirat. First stationnya macam kita naik LRT lah kan, naik komuter, naik LRT kat Kuala Lumpur ni, kan dia ada stesen berikutnya, kan, next station Sentol umpamanya tak. Lepas tu jalan 5 minit, next station Bandar Kampung Baru umpamanya. Jadi station dia ada banyak. First station untuk negeri akhirat, Nabi kata kubur, alam barzah, alam kubur. Dan Nabi kata siapa yang selamat dalam kuburnya, maka stesen yang berikutnya sampailah hujung nanti, dia akan dipermudahkan Allah. Dan siapa yang gagal dalam kuburnya, gagal dalam kubur maksud dia tak boleh jawab soalan-soalan malaikat. Soalan-soalan yang dah bocor tu, soalan kubur orang panggil kan, dia tak boleh jawab. Dia gagal menjawab. Maka di saat itu, ke depan besok, stesen yang berikutnya, apa dia? Padang mahsyar, timbang, bagi kitab, meniti sirat. Itu stesen berikutnya, checkpoint yang berikutnya. Maka kata Nabi, kalau kuburnya gagal, yang lain semua akan lebih susah baginya. Wal'ayazubillah. Nampak? Boleh faham tak mukadimah kita malam ni? Ni baru mukadimah ni. Jadi maknanya tuan-tuan, ibu ayah sekalian, penting, kefahaman itu penting. Kan? Sebab itu ulama sebut dunia ni bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Kan? Dunia ni sebenarnya bukan tempat tinggal, tapi tempat kita nak meninggal. Sebab itu dipanggil meninggal dunia. Boleh ayat macam tu. Macam pening je Ustaz. Ni nak bagi hilang pening ni. Kan? Bawa-bawa tenang dulu. Baik. Terima kasih nani-nani
Kak Syam Mahmud, Rohana Samsuri, Kak Sabari Abu Samad, intai-intai kelah Ustaz. Janganlah intai-intai. Kan, dengarlah. Jadi, baik, sambung balik. So, maknanya, sahabat ibu ayah sekalian, ini yang kita nak kena prepare lah. Ulama' kata dunia ni tempat kita meninggal. Bukan tinggal. Meninggal, memanglah kita tinggal. Tapi, ending dia akan meninggal juga. Jadi, kena ingat, selama kita masih hidup, orang Melayu kata selagi hayat dikandung badan. Saya ulang balik, selagi hayat dikandung badan, dalam bracketnya masih bernyawa, masih hidup. Selama masih hidup, selama itulah boleh buat U-turn, boleh buat pusingan, boleh patah balik. Dalam bahasa mudahnya, boleh bertaubat, boleh minta ampun, boleh menyesal, boleh merintih, boleh merayu, boleh meratap, boleh menangis, boleh minta dengan Allah lagi, boleh merayu lagi, boleh berdoa lagi. Selama bila? Selama belum masuk alam akhirat. Bahasa kasarnya, selama belum mati. Maknanya selagi masih hidup, ruang itu kita kena gunakan. Ruang tu kita kena ambil. Ruang itu kita kena manfaat, sebab kita tak nak peluang yang ada dipersia-siakan. Dan bila peluang itu sudah ditarik oleh Allah, baru terhegeh-hegeh, tak ada faedah. Kan manusia perangai dia macam tu. Masa ada ruang, tak ambil. Bila dah tak ada, baru kelang kabut. Kan perangai kita macam tu kan. Suka menangguh, suka buat kerja last minute, suka berkhayal, suka buat benda-benda yang entah apa-apa kan, yang tidak-tidak aja. Jadi tolonglah sahabat sekalian, berdasarkan hadis Nabi yang saya baca di awal tadi, maknanya kita kena ambil ruang dan kena ambil peluang ini supaya kita tidak akan menyesal di akhirat. Saya ulang balik, benda ni sebenarnya mana-mana jemputan kuliah saya dapat mutaakhir ni, orang kata yang jemputan sesekali macam ni kan, macam surau ni baru kali pertama jemput saya secara online. Jadi selalu saya akan bagi tajuk ni ya, sebab saya suka bincang tajuk ni supaya kita sentiasa diingatkan. Kan, ingat, masuklah kepala otak kita, akhirat tak boleh U-turn, tak boleh patah balik. Gatal pula kepala dah. Tak boleh berpatah balik. Kan, akhirat kita tak boleh buat pusingan U. Nak buat pusingan U ni masih hidup. Maknanya nak menyesal ke, nak menangis ke, nak merintih ke, nak merayu ke, nak berdoa ke, nak apa ke, sekaranglah masanya. Sebab itu saya ucap tahniah pada pihak penganjur, tahniah juga pada muslimin-muslimat, ibu ayah yang bersama live pada malam ni ataupun yang menonton kemudian ke, tak apalah. Sebab tu saya suruh share kan tadi kan. Share banyak-banyak supaya pahala kita dapat, dan kita tak tahu bila orang nak tengok dan berapa ramai orang akan tengok yang kita share ni. Dan mana tahu sebab kita share orang berubah kan, dapat pahala berganda-ganda. Sebab tu jangan kedekut nak share. Bukan kena bayar ya. Kita share Facebook ni free aja. Baik. Sebab itu peluang ni kena ambil. Peluang makna selagi hidup kita boleh berubah. Sebab itu jangan cepat hukum manusia. Kan? Jangan cepat kita judge manusia ni. Tengok dia dah aurat, dia ni besok masuk neraka. Jangan. Sebab ending tu kita tak tahu, penamat tu kita tak tahu. Sudah ada dalam sejarah orang yang alim, orang yang rajin ahli ibadah dipanggil abid, yang akhirnya mati dia selek sikit di hujung kematian dia masuk neraka.
Dan ada dalam sejarah orang yang hidupnya bergelumang dengan dosa, endingnya dia bertaubat, dia masuk syurga. Kita jangan cepat benar nak hukum orang, kan? Kita kena bersangka baik lah, tapi dalam masa yang sama jangan cepat jatuh hukum. Sebab hukum-hukum ni Allah saja, bukan manusia, kan? Kita tak boleh hukum orang. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak share satu benda lah. Semenjak kita buat TikTok ni, kan, follower dah makin meningkat sikit ni, alhamdulillah. Sejak boom kita punya doa awal tahun baru ni, walaupun tahun Masihi kan, tapi kita doa, tak ada masalah pun, baca doa je kot, kan. Tapi akhirnya TikTok letupkan doa tu, habis viral satu Malaysia sampai ke Indonesia. Kemarin kot, semalam lah, ada satu orang, saya pun tak tahu siapa, dia tag nama saya dekat komen. Ada satu video ni, saya nak cerita pentingnya kita ada ilmu, ya, khususnya akhir zaman. Dan ilmu ni pula kita kata ilmu agama lah. Penting sangat. Ada seorang ni dia tag nama saya dan Ustaz Ahmad Dasuki juga, dia ada tag. Dan ada seorang lagi Ustaz, dia tag pada satu video. Dari saya tengoklah video tu, kan video TikTok kan pendek je kan, seminit aja. Jadi saya pun dengar ada satu budak lelaki lah. Jadi dalam tu disebut, memang saya mengaku, dia kata, kami satu family tak semayang. Yalah, kalau masuk neraka pun tak apalah, katanya. Saya dengar pun dah bubab jantung ni. Berasa seram sejuk, aku budak ni dah kenapa pula cakap macam ni, kan. Lepas tu dia punya ayat ujung tu, lebih kurang dia kata macam ni lah. Yalah, kita sebagai manusia tak boleh menghukum, sebab syurga neraka ni milik Allah. Kita tak boleh hukum orang masuk neraka, masuk syurga, katanya. Jadi ada orang tag saya video tu, maknanya dia minta saya komen lah. Jadi saya pun tulis dalam tu, lebih kurang lah ayat saya tulis macam ni. Saya kata, adik tak boleh cakap macam ni. Sebagai orang Islam, kita wajib solat. Dan kita kena usaha. Betul, syurga neraka tu Allah yang tentu, bukan manusia. Tapi kita kena usaha ke arah itu, ke arah jalan yang menuju ke syurga. Saya tak boleh komen panjang sebab TikTok ni komen dia limited. Dia ada berapa patah perkataan saja, ataupun berapa ratus huruf saja yang boleh. Jadi tak boleh nak panjang buat syarahan pula, tak boleh lah. Jadi saya just komen lebih kurang macam tu. Dan saya pun tak tahu apa dia reply ke, mudah-mudahan ada kesan. Dan banyak netizen yang komen pun lebih kurang benda yang sama lah. Maknanya menasihati adik tu, jangan cakap macam tu, kan. Jangan kata tak apalah masuk neraka pun, okey lah sekejap. Jangan. Cerita neraka ni bukan boleh buat benda-benda gurau, kan. Bukan boleh buat lebih-lebih kurang, bukan boleh buat main-main. Tak boleh. Jadi sebab itu, untuk kita yang masih hidup ni, sangat penting supaya kita faham. Ya, kita faham apa yang kita buat ni, jangan tersasar, jangan menyesal di kemudian hari. Terima kasih banyak. Kak Zah, tak boleh U-turn. Muflis pula lagi naya, kan. Muflis satu hal pula tu, kan. Kita berangan dah bawa pahala macam banyak, sampai pada mahsyar muflis. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada muflis tu lah, ya. Itu pun naya juga tu, kan. Habis pahala kita direntap di orang lain. Dulu dia pernah mengumpat aku, ya Allah, dia pernah buat zalim, dia pernah itu, pernah ini, mengatalah itu fitnah. Hari ni aku nak tuntut pahala. Mampus kita, tuan, jangan buat pasal. Jangan buat pasal yang tu. Muflis dunia boleh tahan lagi lah. Blacklist ke, tak boleh keluar negara, pasport kena tarik, boleh tahan kira lagi, kan. Tapi muflis di akhirat, kau nak ke mana bang, U-turn dah tak boleh, patah balik tak boleh, tak. Jangan buat pasal. Terima kasih Kak Syam, Rohana Samsuri, kemudian Kak Jamalia Sanusi, Kak Salamia Abdul Ghani, Tok Abah,
Kak Nirma Nasir daripada Singapura. Terima kasih warga-warga Singapura malam ni ramai. UTS, terima kasih banyak. Ustazah Taibah Sanami. Siapa lagi ni? Ustaz Zudi. Hoi, lawa rambut Ustaz kata. Hang ni jangan mengada sangat. Nah, Ustaz Zudi. Lama tak jumpa kita punya saudagar ni. Sihat nah Ustaz Zudi, mudah-mudahan sihat dan terus berjaya lah dalam dunia korporat, insya-Allah. Kak Maria Chan Singapura, terima kasih. Kak Rohana Rejab, Kak Jamalia Jaafar, Muhammad Syarif Cerah Perdana, Kak Fatimah Abdul Rahman. Lain kejap ada kejap hilang. Allahu Akbar, sabar Kak. Kenapa Kak Zah cari tak jumpa video TikTok Ustaz tu? Ada je. Video mana tu yang cari tak jumpa tu? Macam-macam video ada. Arman Khalid Muhammad, tak tahu pengakhiran kita bagaimana. Allahu Akbar. Kan? Tu yang saya kata tadi. Ialah kita sentiasa berdoa, sentiasa mengharapkan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, kan? Dan kita dah tengok ramai orang yang matinya baik, dan ada juga yang kita tengok mati yang tak apa cantik, kan? So kita ambil pengajaran. Dan saya tu ramai orang kata ulama, tak silap saya Saidina Umar, maaf lah, tapi saya ingatnya macam Saidina Umar pernah sebut. Saidina Umar kata apa? Saidina Umar kata ramai orang minta mati yang baik, husnul khatimah. Ramai orang berdoa minta mati baik, tapi dalam masa yang sama tak ramai yang nak hidup jadi orang baik. Memang padu lah, kan? Saidina Umar tembak kita bahawasanya ramai orang minta mati baik, husnul khatimah, ya Allah matikan aku dalam keadaan baik, mati baik, mati baik. Tetapi tak ramai yang hidup nak jadi baik. Kan? Tak ramai yang hidup nak jadi baik, nak berusaha ke arah yang baik, minta ya mati baik, tapi proses perjalanan menuju kematian tu jalan dia tidak baik. Itu yang banyak kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, sebab itulah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang penting untuk kita faham ialah ending tu. Sebab itu ulama kata Allah tidak lihat hari lahir kita, tapi Allah tengok hari mati kita, kan? Allah tak pandang hari lahir, sebab hari lahir ni semua orang baby tak ada dosa, Allah tak tengok pun, kan? Allah tak heran pun. Yang Allah nak tengok ending penamat. Itu yang sangat menyeramkan kita lah sebenarnya, ya, insya-Allah. Baik, terima kasih Kak Salasia Hassan baru hadir. Kak Zainab Abdul Latif daripada Singapura, terima kasih banyak. Betul ke Ustaz, muka tak boleh ubah, perangai boleh kita ubah. First Allah hisap solat. Tak solat nak jawab apa? Allah tak lihat permulaan, Allah tengok perakhiran hidup kita. Allah tengok perakhiran hidup kita. Betul? Kan? Wajah kita tak boleh ubah. Yang kita boleh ubah ialah perangai. Dan benda pertama yang Allah akan cek, yang disebut oleh Nabi SAW, inna awwala ma yuhasibu wa huwa solah. Lebih kurang macam itulah. Minta maaf saya tak ingat dia punya matan hadisnya, tapi maksud bahasa Melayunya Nabi kata benda pertama yang akan dihisap di akhirat besok di alam barzah ialah solat. Kalau solat elek yang nadi tak ada, aku pun dah tak reti nak guna bahasa lain dah, kan? Yang nadi je, yang nadi ke elek kan, tak ada, apa yang nak dijawab? Sebab apa poin utamanya ialah solat? Sebab kan Nabi kata as-salatu imaduddin. Nabi kata solat itu tiang agama. Kalau dah tiang
tiang agama tak ada, agama seorang itu runtuh kerana solat tak ditegakkan, habis apa ada agamanya lagi? Tak ada lah. Bahasa faham mudahnya macam tu lah kan. Allahu Akbar. Terima kasih Tuhun. Tak takut jangan buat main tuan-tuan. Benda solat ni jangan buat main kan. Itu tiang agama. Sebab itu kadang kita kesian sangat kan. Kesian sangat-sangat dengan orang-orang yang agama solatnya tak berjaga dengan baik kan. Dia buat lebih kurang, buat cincai-cincai. Macam saya cerita tadi kan, satu family tak solat. Sedih memanglah, kesian pun ya, geram pun ada juga. Orang kata bercampur bau kan. Geram pasal dia tak semayang, sedih pasal dia tak semayang juga. Jauh daripada rahmat Allah. Bukan kita kata, saya nak kata kita ni yang dah terbaik, tak usah berangan sangat kan. Tapi maknanya kita sedang usaha ke arah itu. Walaupun mungkin zaman-zaman dulu kita pernah tinggal solat kan, kita minta ampun dengan Allah, kita cuba gantilah balik macam mana pun. Tapi yang penting sekarang ini kita dah jadi manusia yang menjaga solat dengan baik, insya-Allah. Baik. Video doa awal tahun tu Ustaz, Kak Azhar tak dapat tengok. Macam mana Kak Azhar tak dapat? Satu dunia viral doa tu. 40,000 orang share doa saya tu. Saya tengok statistik yang TikTok buat tu, 40,000 orang, hampir 40,000 lah, 38-39K yang share doa saya tu. Banyak daripada Indonesia lah kan. TikToker Malaysia pun ada juga. Banyak grup WhatsApp saya pun dapat doa saya tu, saya pun dapat dalam grup-grup WhatsApp saya. Tak apa, Kak Azhar jangan risau, saya akan send dalam grup tele kita kejap lagi. Malangkan saya hantar kan. Baik, Neni Rose, terima kasih banyak. Mana ustaz ni, kenapa hala ke dinding? Hala ke dinding ke mana pula ni? Zah Husin, Assalamualaikum Ustaz, lama tak ikut kuliah Ustaz, tak jumpa. Allahu Akbar. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kuliah saya sebenarnya tiap-tiap malam ada kan. Dia jangan tunggu notification Facebook. Kadang-kadang Facebook ni dia ada penyakit angau dan mereng sikit kan. Kadang noti tak keluar lah, macam-macam. Jadi untuk pengetahuan semua yang menonton malam ni, kuliah saya setiap hari pukul 9 malam, insya-Allah, tiap-tiap hari kecuali Sabtu dan Ahad saya cuti, dan lepas maghrib kita buat baca Yasin. Lain daripada itu, Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat kuliah pukul 9 malam every day, insya-Allah. Jadi pegang jadual tu dulu. Dan kuliah tu boleh tengok dalam Facebook audio kuliah. Dan Facebook saya Rahim Nasir, dan page saya Ustaz Rahim Nasir. Saya sharekan, dan kita akan share dalam grup Kak Azhar, maaf nak tanya, kalau kita bangun tahajud malam hari, Kak Azhar terdetik dalam hati, ya Allah, Kau bangunkan aku malam-malam ni sebab aku banyak dosa. Yang Kau tak bangunkan tu, ya Allah, sebab dia tak banyak dosa, ya Allah. Salah ke Kak Azhar terdetik? Dia gini, bukan maknanya yang Allah detik bangun malam tu dosa banyak. Kan, yang tak bangun tu dosa tak banyak. Dia kaedah begitu tak apa tepat lah kan. Maknanya bila Allah bangunkan kita, poin dia syukur, itu aja. Terima kasih ya Allah, Kau bangunkan aku malam ni, dapat aku munajat 2-3 rakaat solat-solat kita, insya-Allah. Jadi itu sebenarnya. Di samping ialah kita rasa dosa kita banyak, itu baguslah. Bukan bermakna orang yang Allah tak bangunkan tu dosa dia tak banyak. Tak juga. Mungkin dia letih tak bangun kan. Dia macam-macam kaedah lah. Cuma dah terdetik kan. Tapi tak apalah. Benda tu taklah sampai mendatangkan dosa pula. Dia macam tu kan. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian,
Habis yang tu. So kita nak sebut peluang yang masih ada dengan kita ni kita ambil. Sebab everyday, setiap hari kita melihat kematian. Orang ni mati, orang tu mati, orang ni meninggal kan. Ni musim-musim banjir ni. Saya tengok berita pukul 8 tadi. Temeloh pun boleh tahan banjirnya. Pahang. Kesian lah tuan-tuan kan. Yang hilang rumah, tinggal tangga. Allahu Akbar. Ujian. Rumah hanyut tuan-tuan. Masa air naik tu, pindahlah kan. Bawa barang apa yang patut. Dokumen. Dia air dah surut. Pergi-pergi rumah dah tak ada. Tuan-tuan boleh bayang macam mana. Ya Allah, ya Tuhan. Dan tolonglah saya merayu pada malam ni, mana-mana kita yang ada sedikit sumber keuangan, mana yang boleh kita, orang kata, salurkanlah. Dan sedikit makluman tambahan, saya dah confirm dengan sahabat saya yang kerja di pusat zakat. Saya tanya dia, Ustaz, duit zakat kita boleh bagi tak dekat mangsa banjir? Boleh. Saya ulang balik. Boleh kita keluar zakat bagi ke mangsa banjir. Boleh. Sebab mereka dalam kategori fisabilillah yang ditimpa musibah. Ataupun kita bagi pada NGO yang menguruskan banjir-banjir ni. Boleh? Boleh. Itu confirm boleh. Saya dah tanya dah. Sebab saya tanya tu pasal apa? Pasal ada muslimat bagi zakat kat saya. Bukan bagi kat saya. Minta saya tolong urus. Dia bagi zakat. Jadi saya pun semak. Saya tanya dulu, boleh tak? Ustaz ni kata boleh. Jadi saya pun dah agihkan 2,000 dekat 2 NGO lah. Satu geng ustaz yang siang tadi menguruskan mangsa banjir di Johor, dan satu lagi Azhar Care, geng-geng ustaz juga, tapi under ustaz-ustaz muda yang lepasan Azhar, rasanya Azhar Care kan, ataupun wallahualam, tapi saya kenal lah ustaz-ustaz tu, kawan-kawan saya juga. Sana saya bagi 1,000, sini bukan duit saya tuan, duit simak yang bagi tu kita agihkan, sebab dia minta tolong saya agihkan. So mana kita kenal, yang kita percaya, yalah, takut juga orang ambil kesempatan kan. Biar kita bagi tu betul saluran ni, insya-Allah. Itu saja just orang kata makluman tambahan untuk kita share-sharekan. Okey, sambung lagi jap. Saya tengok komen Dah kenapa line malam ni memang teruk ke? Banyak benar yang komen line ni. Putus-putus Zah Hussein ni dekat Pekan tengah suspend, air tengah naik. Allahu Akbar. Tadi kalau tak silap saya, Ustaz Ahmad Dasuki ada ke sana tu, di Pekan Pahang, memberi bantuan masa banjir juga. Ustaz Ahmad Dasuki mewakili geng-geng ustaz jugalah kan. Sebab yalah, orang kata kita bantu setakat yang kita boleh lah, kan. Kita bantu setakat yang boleh. Mana yang boleh kewangan, bantu kewangan. Yang boleh tenaga, bantu tenaga. Macam Ustazah Asma Harun kan, dia ada tim yang besar. Tu memang saya tabik lah. Ustaz Abid Liu, mana-mana yang ada tim yang besar dan hebat, kewangan yang banyak, orang donate yang banyak, itu tak apalah, mereka boleh gerakkan dengan kapasiti yang besar. Mana yang kecil, cara kecil. Mana yang tak boleh bantu, doa pun sudah memadai. Kita buat setakat mana yang kita boleh. Jangan sampai tak ambil perhatian kan. Saya tengok berita tadi pun, air Sungai Kelantan pun dah mula naik kan. Jadi yalah, lain macam pula banjir tahun ni kan. Covid satu hal pula, mencecah 2-3 ribu sehari kan. Jadi untuk Covid ni pun satu jugalah saya nak pesan, berita-berita yang mengarut, yang palsu, yang belum disahkan kementerian ke apa, tak usahlah dia viral-viral. Buat bagi orang takut je, buat apa kan. Buat dosa je kita. Benda yang belum tentu sahih, tak usah viral. Kan, macam ada viral kata nak buat PKP lah apa, belum keluar pun statement tu. Ada orang tak ada kerja ni buat benda-benda mengarut macam ni. Saya dengar berita tadi pun,
Hari Senin baru PM nak umumkan. Cuma tajuk disebut tadi, perketatkan SOP. Tapi tak tahulah macam mana, PKP ke apa ke, tunggu je lah. Kita jangan buat benda-benda mendahului, jangan mandai-mandai sangat kan. Terlebih makan kismis pun masalah agak kita ni. Terlebih cerodik kan. Tak usah buat kerja gila gitu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak habiskan sedikit saja lagi. Sikit je lagi. Baik. Baik. Apa yang saya nak sebut ni macam ni. Peluang yang ada kita ambil. Ya. Peluang bertaubat, peluang berubah. Macam tadi pun ada seorang komen kan, hari ni saya tembak tentang ayat-ayat doa huruf-huruf terputus. Saya huraikan sikit dalam TikTok. Ada orang komen, dia kata terima kasih Ustaz, terasa kerdilnya diri ini katanya. Saya pun balas, ya kita sama-sama pendosa, mudah-mudahan Allah terima taubat. Lepas tu dia reply balik, Ustaz doakan saya baru nak berubah Ustaz, banyak benda dah saya tinggal dulu. Kita pun bagi kata semangat. Itu sebenarnya kita kena buat kan. Sebab saya tengok medium tu kita kena guna tau. Facebook kita dah guna dah, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok pun kena guna. Semua yang ada ruang, saya sebut dah banyak kali kan, gunakan. Gunakan baik-baik. Sebab akhir zaman ni semua by hujung jari saja. Semua petik hujung jari saja. Tak. Jadi tolonglah gunakan baik-baik. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat, ada ruang yang boleh kita ambil bersama. Sebab kita tak nak orang kata menyesal tak sudah. Ayat yang selalu saya baca, surah As-Sajdah ayat 12. Kan, cuba kita tengok balik ayat tu. Danih Muhammad, Waalaikumsalam. Orang kuat kita di Pekan. Macam mana bro, banjir tak sana? Harap-harap tak banjir lah no. Kalau banjir pun tidak memudaratkan lah, insyaAllah. Suhaimi Jo baru masuk. Kak Rohayu, terima kasih banyak. InsyaAllah. Baik, ayat berapa tadi? 12 kan? Surah Sajadah ayat yang ke-12. Sekejap betul lah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak tutup kuliah malam ni ayat 12 surah As-Sajdah. Baik. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Allah kata, alangkah ngerinya wahai Muhammad apabila engkau melihat orang-orang yang pernah melakukan dosa di dunia dulu, mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka di padang mahsyar besok. Tunduk macam ni, tunduk kepala. Saya banyak kali dah ulas ayat ni kan. Tunduk kepala ni maknanya takut, menyesal. Tunduk tu makna takut, tunduk makna menyesal. Macam kita lah kena marah dengan mak dulu-dulu kan, kecil-kecil tunduk, kena marah, balik lambat kan. Main tak kasih lipa, kena marah, tunduk aje. Takut lah tu. Dan menyesal. Lalu Rabbana absarna wa sami'na. Sambil mereka tunduk pandangan itu, mereka berkata, wahai Tuhan kami, hari ini kami telah melihat ya Allah. Bila hari ini tu? Hari mahsyar. Bukan hari ini tu hari ini. Ucapan ini dilafazkan di padang mahsyar. Kami telah melihat pada hari ini ya Allah. Kami dah nampak dah betul yang Nabi engkau ajar dulu. Kami dah nampak dah Islam tu cantik. Kami dah nampak dah bahawa dosa pahala tu memang wujud. Dulu kami main-main. Wa sami'na. Kami dah dengar dah hari ini ya Allah.
farji'na, tolong ya Allah, hantar kami balik semula ke dunia. Na'mal salihan, kami berjanji nak buat baik. Inna mukinun, hari ni kami dah yakin dah ya Allah. Dulu tak apa yakin, masa dunia dulu tak apa yakin, depan Allah pada mahsyar baru yakin. Minta maaf lah, pira mabuk. Tu ayat yang saya boleh keluarkan lah, kan. Tak usah sembang lah masa tu, baru nak menyesal. Ini yang saya kata, baru nak menyesal di akhirat. Mangkuk puak-puak ni tak guna tuan-tuan. Masa itu baru nak menyesal. Dah menyesal, lepas tu minta balik ke dunia. Dunia kepala otak, dunia dah tak ada. Dunia pun dah kiamat, dia minta benda yang mustahil, mana nak dapat? Ayat ni cukuplah jadi bukti menyesal tak sudah, kan? Cukuplah jadi bukti tuan, menyesal tak sudah. Besok kau dah tengok neraka menjulang-julang depan biji mata, masa tu baru merayu dekat Allah, ya Allah aku menyesal, ya Allah tolong aku nak buat baik dah. Dulu aku degil, tersilap, tak percaya, itu ini gedebak-gedebuk. Tolonglah hantar aku balik ke dunia, walaupun sekejap, nak beramal soleh. Aku dah yakin. Malaikat kata pi rahang. Malaikat tak cakap Kedah lah, saya geram je pasal, kan, cakap banyak sangat atas dunia, akhirat baru nak menyesal. Tak payah tuan-tuan, tak ada faedah, no? Jadi ingat, sebab tu saya suka bawa tajuk ni, kan, supaya kita faham, kita reti apa yang kita buat tidak akan merugikan kehidupan kita. Nak bawa siapa masuk dalam grup tele tu, Kak Zah? Terima kasih Kak Salamia Abdul Ghani mencatatkan ayat di situ. Dani Muhammad, pray for Pantai Timur, insya-Allah, kan. Kita setiap hari kita cuba mendoakan yang terbaik, kan, untuk kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara mara kita di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Itu yang paling banyak lah, yang masalah banjir. Kak Rohayu, masuk lambat Ustaz, anak merengek. Anak merengek tak apa, jangan suami merengek, kan, masalah kita. Kan dah kena mangkuk, kan, buat lagi. Kan, tu tak tambah ayun tu, mangkuk ayun. Mangkuk tu kira okey ke, kalau mangkuk ayun habis cerita lah, kan. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat sekalian, saya rasa itu yang boleh saya share sedikit pada malam ini. Kurang lebih dalam 50 minit lah, apa yang dapat saya sharekan sedikit dalam perkongsian kita pada malam ini daripada jam 9 tadi, alhamdulillah. Dan sebagai kesimpulan akhir lah, best lah Ustaz, bahasa daerah pun keluar. Kak Maria Chan faham ke bahasa-bahasa kami orang Malaysia ni? Kan, bahasa orang Singapura lain sikit, kan. Saya memang tak reti saya bahasa orang Singapura ni, kan. Walaupun adik ipar saya kahwin dengan orang Singapura juga, di Tampines, kan, orang Tampines. Jadi kalau Kak Maria boleh faham, memang canggih lah, kan. Boleh faham kot, no? Kita guna bahasa-bahasa simple-simple aja, kan, insya-Allah. Baik. Hamba Allah yang Ustaz cerita dalam link TikTok, manalah saya nak add nombor dia, Kak. Oi, jenuh mencari, kan. InsyaAllah ada rezeki, kita doa yang baik-baik lah, insyaAllah. Terima kasih semua. Kesimpulan akhir yang pertama sekali, teruskan beramal, teruskan bertaubat, teruskan minta ampun, buat baik selagi kita masih hidup. Besok dah mati, habis, ruang tu dah tak ada, kan. Jangan kita menyesal. Yang kedua, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, berdampinglah dengan para alim ulama, bersamalah dengan mereka apa keadaan sekalipun, kerana insya-Allah mereka akan bimbing kita ke arah yang terbaik. Dan mungkin ada kesilapan kami, tegur-tegurlah. Kadang-kadang ada kelemahan, ada benda yang kami tak perasan, yang terlepas pandang, kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena alert lah, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak pada semua yang bersama
pada malam ini. Terima kasih banyak warga Malaysia, warga Singapura, warga Indonesia. Faham sikit-sikit banyak saudara kat Malaysia. Alhamdulillah kat Mariah kita boleh faham jugalah kan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah terima kasih banyak juga pada pihak pengurusan Surau Al-Jannah Bandar Rimbayu. Bandar Rimbayu ni kalau tuan-tuan lalu SKVE nak hala ke Banting belah kanan. Besar dia tulis kan. Bandar Rimbayu. Betul ke kat situ? Aku pandai-pandai je. Kan rasa kat situ kot Rimbayu kan. Kat situ. Baik, terima kasihlah pihak pengurusan Surau Al-Jannah Bandar Rimbayu, khususnya saudara Misbah yang sudi menjemput saya mewakili pihak jawatankuasa surau secara alam maya ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang boleh kita ambil bersama. Terima kasih juga Kak Saliza Liza, Kak Syam, Zah Hussein. Terus cari redha Allah kan Ustaz. Ya, kita mencari redha Allah, bukan redha manusia. Kak Azhar, terima kasih. Abang Zainal Osman, Singapura, terima kasih banyak. Dan insya-Allah untuk kuliah kita sambung hari Isnin. Sabtu Ahad besok bagilah aku bercuti pula kan, bagi berehat sekejap. Rehat tak rehat juga kan, nak siapkan rakaman Bank Islam tu lagi. Tapi tinggal satu slot je. 9 dah siap, ada satu lagi 10. Insya-Allah. So terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. So kita jumpa hari Isnin pukul 9 malam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi hari Isnin insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.